Baiklah, Assalamualaikum dan selamat kembali. Salam sejahtera buat semua tuan-tuan dan puan-puan yang telah berkunjung ke segmen Bicara Teknikal episod yang ke-137 bersama dengan panel tetap kami, Cikgu Hazlan Hashim, pakar BBMA, dan juga saya, Boboiy CTC sebagai hos anda. Buat mereka yang masih belum mengetahui apakah segmen ini sebenarnya, dan mungkin mereka juga yang baru first time discover CTC dalam musim PKP ni, dalam usaha mencari lebih banyak ilmu mengenai dagangan forex. Jadi CTC FM merupakan satu platform di mana kita menyediakan konten-konten news education forex secara percuma buat semua rakyat Malaysia. Dan segmen BBM ini merupakan satu segmen di mana kita menganalisa pergerakan mata wang dari sudut teknik BBMA, which is dikelolakan sendiri oleh Cikgu Hazlan Hashim. Jadi kepada mereka yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut, ingin tengok kembali episod-episod kita yang lepas, sebab kita nak belajar lagi apa yang Cikgu Hazlan telah ceritakan di segmen lepas, bolehlah berkunjung ke channel rasmi YouTube CTC FM. Jadi anda hanya perlu pergi ke youtube.com dan search CTC Jarak FM, di mana kita telah menyediakan satu playlist khas yang dibuat naikkan semua episod bicara teknikal kita yang before sebelum-sebelum ni lah, daripada episod 1 sehingga yang latest ni. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah berkunjung ke channel YouTube rasmi CTC FM. Make sure anda like dan subscribe. Jadi seperti biasa, kami di CTC FM ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan stay at home bersama kita, mampu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi hari ini telah masuk hari yang ke-42 PKP dan merupakan hari terakhir kita di fasa ketiga. Esok insyaAllah kita akan mulakan fasa keempat. Dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat terus stay safe lah, stay healthy. InsyaAllah bersama kita dapat mengharungi waktu-waktu yang sukar ini. Jadi kita juga, Cikgu Hazlan Hashim juga ada menyediakan satu kuis untuk tuan-tuan dan puan-puan cuba jawab. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak ada pop-up di sebelah sini, untuk mereka yang menonton di desktop atau mereka yang menonton di mobile, akan keluar pop-up soalan yang berbunyi, bacaan apakah yang akan memvalidkan setup re-entry di monthly. Jadi sediakan jawapan anda di ruangan yang telah disediakan, dan pada akhir segmen ini kita akan bincangkan jawapan bersama dengan Cikgu Hazlan Hashim. Sebelum saya menyerahkan segmen ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan komen ataupun request mengenai apa-apa pair yang tuan-tuan dan puan-puan ingin Cikgu Hazlan Hashim tengokkan. Tapi make sure sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan telah pun like page CTC FM dan share segmen ini supaya lebih ramai lagi dapat meraih manfaat daripada perkongsian ilmu bersama dengan Cikgu Hazlan Hashim pada malam ini. Jadi tanpa buang masa, saya menjemput Cikgu Hazlan Hashim. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Cikgu dan keluarga sihat-sihat saja? Sihat, Alhamdulillah. Sekarang dah pukul saya Alhamdulillah sihat. Okay, good. Alright, Alhamdulillah, tuan-tuan semua, apa khabar? Malam ni agak tenang, dan malam ni malam yang ke-6 kita berterawih sekejap saja. Besok puasa. Maknanya besok Ramadan ke-6 lah. Sebentar tuan-tuan, sedar tak sedar dah habis minggu dah. Saya sendiri pun sebenarnya nak mengira, mula saya kira juga malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tapi lama-lama saya pun tak kira, sampai saya pun boleh terlupa. Jadi tuan-tuan, cara saya nak kira senang saja. Sebab saya bersolat solat isyak dan juga tarawih berjamaah dengan anak-anak. Anak-anak saya yang lelaki ada 4 orang, saya 5. Jadi kita dah rotate. Malam pertama kita bertukar-tukar. Setiap orang ada giliran masing-masing untuk menjadi imam. Jadi turn saya malam yang ke-5. Dan hari ini dia turn balik. Jadi maknanya senang saya nak kira. Malam ke-5 selesai, dan sekarang dah malam yang ke-6. Jadi kita orang anak beranak rotate sampailah habis tarawih nanti sepanjang bulan Ramadan. Cara yang efektif ya cikgu. Senang. Jadi masing-masing tahulah daripada solat berjamaah, daripada isyak bawa ke tarawih sampai ke witir kan. Jadi masing-masing take turn lah mengambil kesempatan. Sebab tuan-tuan, peluang macam ni kita dapat sebenarnya bukan setahun sekali, tapi pada saya seumur hidup sekali sebenarnya. Sebab tanpa PKP ni, benda ni tak
bukan tak mungkin, sukar untuk berlaku sebab bila kita dah mulakan macam hari biasa, bila kita Ramadan biasa tanpa PKP, kita berada di surau dan bila kita balik tuan-tuan memang kita dah letih lah. Memang kita bukan takkan lah suka untuk kita dah buat balik di kampung keluarga kan. Jadi kebanyakan kita dah spend masa dekat surau atau masjid. Jadi alhamdulillah macam biasa suasana tenang, cantik dan tanpa sedar baru kata kita dah hari ke-42 PKP. Wow, dulu sampai saya pun dah terlupa lah, dah terbiasa. Saya mesti ingat pada minggu pertama dulu memang agak tertekan. Minggu kedua, minggu ketiga sekarang saya dah tak dah. Cuma saya tahu dan saya tahu dan saya yakin yang PKP ni akan diteruskan sampai hari raya nantilah. Sebab itu yang saya nampak lah, sebab al-maklum lah kan, macam pergerakan besar-besaran tuan-tuan, walaupun kita nampak itu yang terbaik, tapi dekat dan sekarang ni kalau kita tengok peratus ataupun bilangan yang ada terjangkit dengan COVID-19 ni walaupun dah berkurangan, begitu juga dengan kematian, tetapi bila katakan kita bergerak secara besar-besaran, wah, jadi mungkin ia akan berulang kembali. Jadi pada saya menakutkan. Tak apalah, setahun baru sekali je kita terlepas raya kan. Ya, betul. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan, negara yang paling banyak kematiannya adalah negara Amerika Syarikat. Dan saya ingat, kalau saya tak silap, dah lebih 51,000 orang telah pun mati. Wow, paling besar. Dan tempat yang paling besar, paling ramai sekali ada di New York. Di New York lebih kurang dalam 11 ke 12,000 yang dah mati. Sampai dia orang tak ada tempat untuk nak meletakkan mayat. Sampai dia orang terpaksa panggil hospital kapal je. Menakutkan. Saya tengok bila dengar tak apa sangat, tapi bila saya rajin tengok kat YouTube, memang itulah, dan duduk kat rumah ni kan, tengok, wow, memang kita katakan ini kalau berlaku dekat tempat kita, wow, itulah, jangan berlaku sampai tahap macam tu kan. Sebab dia orang sana tuan-tuan, kalau kita lihat, dia orang sanggup berkata bahawa dia tak takut pasal virus corona. Betapa angkuhnya mereka. Dan ada padri yang sana mengatakan bahawa dia ada Tuhan dan Tuhan tu akan tolong dia daripada COVID-19, dan padri tu tuan-tuan akhirnya dia mati pasal COVID-19. Dia kata apa, sebab ini benda yang realiti, benda yang berlaku. Jadi kita kena buat sesuatu lah kan. Okey, dan alhamdulillah setakat sekarang kita dah ada 77 viewers. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan kalau kita tengok soalan-soalan saya dulu jarang tengok soalan tuan-tuan, sebab kebiasaannya kalau dekat kongsi memang tuan DJ kita akan menengok kan. DJ Paksu dan kita. Kalau kita lihat di sini, welcome kepada Tuan Rizwan. Rizwan ni duduk Rizwan ni duduk berdekatan dengan rumah saya juga. Tuan Severus Sani ni, kalau tak silap saya, daripada Indonesia. Tuan Hafidin Jamaluddin, welcome. Dia beritahu last week tak dapat first comment gara-gara internet itulah slow. minggu lepas saya pelik kat macam mana saudara Hafidin ni selalu dia first. Nampaknya kerana internet kita semua affected lah. Internet tuan-tuan waktu macam ni betul. Dan walaupun even saya sendiri tuan-tuan, line saya biasa saya boleh dapat speed sampai 100-200 meg lah. Tapi bila dekat dalam pin ni diturun sampai 20-30 dan dengan tiba-tiba dia boleh terputus. Jadi apa saya buat, saya sentiasa buat backup dengan saya punya phone. Jadi phone so far stable, tetapi dia sangat perlahan. Jadi terpaksalah dekat sekarang kan. Tapi satu benda yang saya rasakan dari segi positifnya adalah bila kita berada masa banyak kat rumah, ramai kita akan berkomunikasi menggunakan video conference. Menggunakan video conference. Jadi antara yang popular adalah Zoom. Kita tengok ramai di luar sana menggunakan Zoom. Jadi nak tak nak boleh menyebabkan kita mahir. Kita terbiasa menggunakan video conference. Dulu tuan saya sangat berat hati, memang malas. Saya nak face to face, tapi kat dalam macam ni lately saya dah terbiasa pula. Dalam 2-3 orang yang sama kita berborak, dalam kita rasa selesa. Jadi dia konsep apa tuan-tuan? Konsep paksa rela. Mula-mula kita tak rela, kita paksa dulu, dah paksa dan kelalah kita rasa rela. Itu nama dia paksa rela. Lagipun kita turut serta dalam arus kemajuan kan cikgu. Lalang kita dah masuk era digital betul. Ni one of the step ke arah pendigitalan business. So saya rasa itu antara pro
pro kepada apa yang terjadi sekarang lah. Betul. Kalau kita tengok benda lah, setiap apa yang berlaku tu ada pro dan cons. Jadi kalau kita pandang yang kontra, yang cons, maka kita akan dapat cons je lah. Jadi kita lihat pada yang pro, pada yang terbaik untuk kita, dan kita carry on dengan apa yang ada. Jadi kita peluang ni untuk kita nak familiarizekan, biasakan diri kita bagaimana kita nak menggunakan aplikasi-aplikasi untuk kita mudah berhubung. Okey, dan kalau saya tengok tuan-tuan, di tangan kiri saya phone, saya tengok beberapa soalan-soalan, dan pada malam ni saya nak go through soalan tuan-tuan. Siapa yang dah post awal-awal dulu, saya akan tengok. Dan ada satu soalan tuan-tuan, Boboy, soalan daripada tuan Wan Kroti Wan Osman. Dia bertanyakan, salam Cikgu Hazlan dan DJ Boboy, nak tanya, IUD Canada dah ada momentum sale di daily ke? Apa yang buat cikgu confident enter sell di monthly? Okey. Saya rasa Tuan Wan Rosli, Wan Osman ada tengok saya punya post, tuan. Saya ada post satu entry dan saya dah post layer untuk pair AUD Canada. Kenapa saya begitu yakin? Okey, first tuan-tuan, kena ingat dalam trading ni tuan-tuan, kita automatic dalam trading currency, especially forex ni yang running 24 jam, yang memang orang kata laju, right? Risiko dia tetap ada, tetapi kita mesti ada risiko yang dikira, calculated risk. Okay, itu satu. That's the whole, itu idea yang pertama. Kedua adalah apabila kita trade tuan-tuan, dulu saya berkongsi dengan tuan-tuan apa yang saya buat dulu. Dulu biasanya saya hanya menggunakan satu account sahaja. Satu account. Jadi bila satu account itulah saya nak entry di time frame besar. Sama ada di monthly ke, di daily ke, di weekly ke, atau di mana-mana, itulah saya nak entry. Tanpa mengira time frame, maknanya tanpa saya planning, saya nampak yang setup ada di daily, account tu juga saya masuk. Saya nampak setup di, katakan saya scalping di H1, itu juga yang saya masuk. Jadi tuan-tuan, bila kita menggunakan entry pelbagai time frame dalam satu account yang sama, dia akan mengganggu kita punya concentration. Dia akan ganggu kita punya money management. Dengan satu account memang tak edit kerja. Memang tak edit kerja. Apa yang saya buat adalah tuan-tuan, saya mempelbagaikan account. Contoh, saya ambil contoh. Contohnya saya ada $1,000. Okay? Ada $1,000, saya pecahkan. Maksimum saya pecahkan kepada dua akaun. Contohnya saya ambil dua akaun, bermaksud akaun pertama ada 500, akaun kedua ada 500. Okey. Jadi saya dah tentukan bahawa akaun pertama ni akaun yang saya sanggup ambil risiko. Yang mana kalau entry saya adalah entry yang silap, maka saya akan kehilangan maksimum $500. Jadi tuan-tuan kena tentukan, maksud saya adalah tuan-tuan kena tentukan, kalau tuan-tuan nak menggunakan entry yang terawal, kena tentukan berapakah jumlah modal atau margin yang tuan-tuan sanggup untuk hilang. Senang cerita lah, consider burn. Kalau entry itu silap, maka tuan-tuan akan kehilangan modal tersebut. Tapi kalau tuan-tuan entry itu betul, maka biasanya entry tersebut tuan-tuan akan mendapatkan return yang besar. Jika ia betul, maka tuan-tuan boleh sambung dengan akaun seterusnya. Sekurang-kurangnya kita kena ada, saya cadangkan minimum 2 akaun. Saya dah lebih. Jadi bila kita ada satu akaun, kita kelang kabut, percayalah, itu baru satu pair. Jadi nak menjawab itu, roughly dia punya intro kenapa saya berterus layer, sebab saya ada pelbagai account, multiple account. Okey, kalau katakan saya buka terus kepada Tuan Wan Rosli bertanya tentang AUD Canada. Okey, ni dia. Right? Boleh nampak clear chat kat sini. Okey. Kalau kita nampak yang betulnya, okey, di sebelah kiri tuan-tuan, saya memang sepanjang minggu memang saya akan melihat 4 time frame. Yang paling besar sekali adalah weekly, daily, 4 jam dan juga H1. Ada 4 time frame. Okey. Sekarang Boboy, hari ni adalah hari Selasa. Hari ni adalah Selasa, 28 hari bulan, dan hari Rabu dan lusa hari Khamis adalah hari terakhir untuk bulan 4. Okey, bermaksud candle monthly hampir selesai. Kita berada di minggu terakhir pada bulan 4
yang mana minggu ini menyatakan bahawa candle monthly hampir selesai. Jadi apabila candle tersebut selesai, maka candle tersebut boleh diguna pakai untuk membuat bacaan. Selagi candle tersebut belum selesai, ia belum boleh lagi. Disebabkan kita berbaki lagi 2 hari untuk melengkapkan candle monthly, maka itu sebab saya dah mula rujuk kepada monthly. Jadi kalau saya pergi kepada AUD Canada, tuan-tuan, saya pergi kepada monthly, jelas sangat di sini, di sebelah kiri ni, tuan-tuan akan nampak, saya besarkan sikit kotak ni. Jelas berbual Okey, tuan-tuan nampak di sini garisan moving average 10 dalam bracket ni. Okey, ini adalah resistance atau dipanggil MA10 high. Yang ni adalah MA5 high. Okey, MA5 high dan MA10 high, tuan-tuan, adalah kawasan-kawasan tertinggi atau dipanggil re-entry sell. Dan apa yang telah pun berlaku sekarang, candle monthly telah pun berjaya menyentuh garisan 5-10 high, yang mana inilah kawasan re-entry. Okey, sebenarnya tuan-tuan, re-entry yang berlaku di monthly adalah satu setup yang paling besar, sebab kita menggunakan tampil yang paling besar adalah monthly. Jadi untuk muncul setup re-entry di monthly, dia tidak boleh berlaku setiap bulan. dia punya perjalanan. Kalau katakan kita tunjukkan kat sini, ini saya nak tunjukkan setup dulu Okey, kalau besarkan tuan-tuan, kalau kita tengok betul-betul setup yang sekarang ni, sebelum ni dalam 4 ke 5 bulan terdahulu ada satu setup re-entry di monthly. Okey. Sebelum tu ada satu lagi setup re-entry di monthly. Nampak tak? Dia tidak berlaku setiap bulan sebab satu candle monthly adalah sebulan. Dia memerlukan beberapa candle. Jadi kriteria yang kita gunakan untuk re-entry adalah garisan MA5 dan MA10. Bermaksud garisan tersebut menyatakan bahawa perjalanan candle tersebut dia memerlukan minimum 5 candle hingga 10 candle. Okey. Jadi kalau boleh tengok kat sini, kalau tengok tempat saya tandakan kat sini kan, ni kotak yang bergerak ni, nampak di sini kalau kita perhatikan betul-betul garisan MA50, akan ada kotak moving average 50 tu. Okey, di sini MA50 tuan-tuan telah pun berada di atas garisan mid BB yang hitam tengah ni. Bollinger Band 20 ni, ini adalah garisan mid BB. Jadi kita nampak apabila garisan apa? Apabila garisan EMA 50 berada di atas mid BB, perjalanan jatuhan dia memang dah solid. Memang dah solid. Dan kalau siapa yang ingat, siapa yang pernah dari kelas asas BMA tuan normal dan rajin buat homework, dia akan mendengar, dia akan melihat beberapa video yang nama dia dipanggil ZL. Kau pernah dengar perkataan ZL? ZL tu maksudnya apa je? Dia zone zero loss. Okay. Zone zero loss tu bukan bermaksud tuan tak boleh loss. Dia beritahu bahawa kekuatan entry tu sangat, pada saya kan, kalau digunakan perkataan mantul. Mantap dan mantul tu adalah betul. Dia sebenarnya mantul tu mantap betul. Jadi dia kuat. Entry tu kuat sebenarnya. Entry tu kuat. Kenapa? Sebab tuan-tuan, bila kita melihat EMA 50 berada di atas MACD, bila ada tengok bacaan ada momentum. Momentum ni tuan-tuan, momentum sell ni dia akan buat re-entry sell. Okey? Dan satu lagi yang berlaku sekarang ni tuan-tuan nampak garisan MA5 low berada di bawah low BB. Ini adalah extreme buy. Extreme buy beritahu selepas ada extreme buy, boy akan ada TP wajib. TP wajib adalah di mana? Di garisan 5-10 high. Bermaksud perjalanan buy di bawah ni telah pun selesai. Dia telah sampai ke kawasan 5-10 high. Itulah perjalanan dia. Dan jadi garisan 5-10 high ni tuan-tuan, dia beritahu bahawa candle akan bergerak daripada 5-10 low, 5-10 high, 5-10 low, 5-10 high, 5-10 low, 5-10 high. Jadi bermaksud yang sekarang ni adalah re-entry sell yang mengikut trend. Trend adalah trend down jatuhan, trend adalah trend bearish jatuhan.
Dan yang naik ni tuan-tuan, ini adalah sekadar retracement. Jadi disebabkan setup re-entry sell di monthly ni tidak berlaku setiap bulan ketika market dalam trending. Kalau sideway tuan-tuan, dia boleh berlaku setiap bulan lah. Sideway lah, sebab apa, candle sideway, tapi dalam keadaan trending dia tidak berlaku setiap bulan. Jadi apabila dia muncul, maka saya akan ambil peluang ni. Sama juga berbual macam ni. Nampak dunia dia naik kan? Dia sentuh gasan 5-10 high, dan di sini kita akan ambil peluang. Jadi saya akan hantar satu akaun terdahulu, saya terus letak entry layer sell Akaun di situ. terdahulu, akaun pertama ke akaun yang lama cikgu maksudnya? Akaun yang pertama. Ya, okay. Contohnya saya ada 4 akaun. Okey. Contoh 4 akaun. Akaun pertama dah jalan dah. Saya dah layer awal dah. Saya hantar. Jadi apabila entry ini mula dah profit, saya akan masuk dengan akaun yang kedua, akaun ketiga, akaun keempat, yang mana setiap akaun tu tuan-tuan, modal yang berbeza, yang berbeza. Jadi tapi pair yang sama. Dan dia adalah pair yang sama, yang berbeza adalah jumlah margin. Bila jumlah margin berbeza, maka jumlah volume berbeza. Jadi untuk permulaan, saya akan masukkan dengan volume-volume yang kecil untuk bertahan. Jadi kalau kita rujuk di sini, tengok saya pergi ke kawasan, sekarang saya tunjukkan monthly kemudian saya kecilkan time frame, saya pergi kepada weekly. Okay, tuan-tuan tengok. Boboiboy boleh tengok sini. Nampak tak Boboiboy? Ada candle. Nampak tak candle yang ni, yang biru ni, nampak macam candle ni dipanggil arah kukuh buy. Dia tutup di atas garisan mid BB 5-10 high. Nampak? Dia kata arah kukuh buy kan? Sini. Tetapi candle ni, saya kecilkan. Candle ni dia. Candle ni, nampak tak? Dia tutup di bawah garisan MA50. Ni, MA50. MA50 ni di weekly adalah kawasan-kawasan 5-10 high di monthly. Itu cerita dia sebenarnya. Kita kecilkan kepada weekly, daripada monthly kita kecilkan kepada weekly, dan kita akan nampak candle-candle berada di bawah garisan MA50. Sekarang ni Boboiboy, kalau Boboiboy tengok dan tuan-tuan semua tengok, perhatikan candle sekarang ni, nampak tak dia menyentuh garisan MA50? Betul cikgu. Ini sentuh tak MA50? Sentuh? Ni sentuh MA50? Sentuh. Jadi dia ni pantang tersentuh. Jadi tuan-tuan, peluang untuk dia nak menyentuh ni bukan berlaku setiap bulan. Bayangkanlah di sini tuan-tuan, sekitar ni candle weekly ni dia punya zone sentuhan ni sekitar bulan 11 2018. Okey. Kemudian dia ulang sekali lagi sekitar bulan Mac 2019. Dan lepas tu dia ulang sekarang. Nampak tak jauh jarak dia daripada Mac 2019 dan sekarang April, dah hujung April 2020. Bermaksud selepas tahun dia buat benda yang sama. Agak-agak Boboiboy, kalau selepas tahun dia buat benda yang sama, adakah kita nak tengok je ke? Tak boleh cikgu. Jangan dibiarkan. Itu sebab saya kata benda macam ni saya tak boleh biarkan. Saya akan post satu akaun awal untuk letak entry. Dan nampak tak di sini? Macam contoh di sini, candle ni tuan-tuan, apabila berada di antara garisan MA50 dan garisan top BB, inilah kawasan-kawasan tertinggi dia. Jom nampak? Nampak. Sekali lagi, nampak tak ada satu candle biru di sini? Dia di atas MA50 dan di antara MA50 dan juga top BB. Inilah dia punya pucuk. Sama tak dengan ni sekarang? Candle ni berada di atas garisan BB dan juga di atas MA50. MA50 di antara ni dengan top BB. Ni zone dia. Jadi kita kena bertahan dalam zone ni. Jadi saya dah, ini di take zone. Tu sebab ini gunanya top BB dengan MA50 zone dia. Zone ni sama dengan ni, sama dengan ni. Dan kejatuhan ni tuan-tuan, bila kita nampak, bila kita ambil peluang entry sell, dia bila jatuh, dia akan mencari garisan low BB. Ni mencari low BB. Yang sekarang yang tertinggi mencari low BB. Jauh ni. Ratus pip. Okey.
Itu zone. Saya cakap pasal zone. Jadi untuk kita nak kenal pasti, dia mesti ada tanda-tanda awal untuk nak validkan jatuhan. Zone tu satu perkara. Kalau kita nak sell tapi bukan zone sell, memang tak boleh jadi kerja lah kan. Memang kita dah silap lah. Contohnya kata kita nampak garisan ni, dia panggil extreme buy. Kita sibuk letak sell, kawan tu naik, tak MC kita. Kan? Jadi itu sebab saya kata zone ni penting. Jadi di sini adalah zone untuk kita nak sell. Okey. Saya ambil contoh yang dah berlaku supaya tuan-tuan nampak. Sebab apa yang sekarang ni ada benda yang belum berlaku. Jadi nak tahu, dan itu sebab bila kita nak melihat apakah tanda-tanda awal dia jatuh, kita boleh melihat sebelum tu apakah bacaan-bacaan yang telah pun muncul. Okey, saya ambil benda yang sama di sini ni, di touch garisan MA50, saya ambil dengan sini. Okey. Dia sekitar bulan Mac 2019. Boleh tengok di sini. Okey. Perjalanan konsep BBMA, momentum adalah suatu signal yang akan memvalidkan perjalanan. Again, momentum adalah signal yang akan memvalidkan perjalanan trend itu sendiri. Okay, jadi sekarang, apa tuan-tuan nampak di sini adalah sama dengan yang di sini. Sekarang ni penghujung bulan 4, 28 bulan 4, dan yang saya gunakan di sini tuan-tuan, di monthly, di weekly ni adalah sekitar April 2019, boy, 1 tahun yang lalu. Okey, setup dia ulang. Okey, kalau tengok di sini, sekarang saya kecilkan, lihat di daily. April 2019, lihat di daily, April 2019. Okey, nampak tak? Allahu Akbar. Saya gerakkan candle. Okey, Bapak nampak tak satu candle yang warna merah ni? Inilah dia punya breakout. Dia beritahu, okey, aku nak jatuh ni. Dia melepasi ini dia panggil garisan MA50 lah cikgu. ABB. Yes. Pandai. So, ini tanda dia. Jadi dulu tuan-tuan, dulu saya nak menunggu benda ni. Saya sanggup menunggu, tapi saya duk fikir. Berkali-kali saya dapat, saya kata, kalau saya dah tahu dia nak buat macam ini, dan juga setup di monthly, bukan berlaku setiap bulan, dia berlaku, setup sekarang dia berlaku ulangan setahun sekali, jadi takkanlah saya tak nak ambil sebarang risiko. Sebab dia jarang berlaku, benda jarang berlaku ni, sekali dia berlaku tuan-tuan, dia pergi memang tak ingat lah, memang kuat. Jadi, dulu saya selalu menunggu arah Coco Sell. Okey, Bapak tengok apabila muncul arah Coco Sell di daily, agak-agak apa yang muncul di time frame H4 ataupun 4 jam? Yang selalu berlaku Bapak, apabila berlaku arah Coco Sell di daily, di 4 jam adalah muncul apa? Adalah muncul momentum sell. Itu bacaan yang kerap kali berlaku. Momentum sell. Jadi di daily sekarang adalah arah Coco Sell. Arah Coco itu sebab dalam tuan-tuan, untuk bagi sesiapa yang masih ni, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan dah mahir tentang asas BBMA. Maksud saya asas adalah tuan-tuan harus mengenal ekstrim. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, Bapak pun nampak ni ada extreme sell kat sini. Garisan MA5 ni di luar. Extreme sell. Right? Extreme. Ini dipanggil arah Coco Sell. Lepas arah Coco, ada re-entry. Sebiji macam dalam buku Bapak. Sebiji. Bila ada arah Coco, ada re-entry. Bila re-entry, ada moment di sini. Di sini kita nampak ni naik bukan? Ni bukan momentum. Ni arah Coco, dia re-entry. Ni ada momentum. Bila ada momentum, dia naik buat retest balik. Di sini, kita nampak time frame daily kan? Time frame daily, kita nampak macam ada arah Coco buy kan? Di daily. Sebenarnya, apabila kita nampak arah Coco buy di daily dan MA50 dia di atas garisan BBB, ini adalah dipanggil market hilang volume sell di daily dan re-entry sell di weekly. Saya buka weekly. Tuan-tuan boleh nampak. Ni dia. Nampak apa? Nampak ya. Re-entry sell di weekly tuan-tuan, dia muncul selepas ada momentum sell. Nampak momentum, nampak re-entry. Pasal tu, apabila muncul setup monthly tuan-tuan, perjalanan dia jauh, perjalanan dia berbulan-bulan.
Bila berbulan-bulan, bermaksud pip yang muncul adalah pip yang meriah, pip yang banyak. Jadi kalau kita di sini, ambil daripada hujung ke hujung, lebih kurang dalam 700 pip. 700. Daripada 700, tuan-tuan menggunakan weekly, tuan-tuan akan nampak sekurang-kurangnya 1 dan 2 kali re-entry di weekly muncul. Setup start yang kuat. Jadi kembali kepada tadi, daily. Okey, saya tandakan di sini. Allah. Okey. Apabila muncul arah Coco Cell di maka sebenarnya di 4 jam, benda yang selalu berlaku, bukan setiap kali, yang selalu berlaku adalah momentum sell di 4 jam. Okey, jadi saya tandakan di sini. Okey, dia di 24/4 bulan April 2019, saya pergi pada 4 jam. Okey, April. Okey. Nampak tak Boy? Ada candle momentum sell. Ni. Jadi momentum dia 4 jam tu yang dia buka jalan. Momentum H1 tuan dia tak kuat. Sebab kenapa? Perjalanan momentum ni tuan-tuan, dia ada mengait dengan garisan low BB. BB adalah purata perjalanan 20 candle. Dalam bracket 20. Nampak? Dalam bracket 20. Kalau kita katakan momentum di H1, momentum di H1 20 candle untuk H1 satu candle 1 jam. Kalau 20 candle berapa jam? 20 jam. Okey. Kalau 20 jam, perjalanan dia cuma ada perjalanan 1 hari. Tak lama. Tetapi kalau kita menggunakan 4 jam, apabila muncul bacaan momentum sell di H4, dan ini garisan perjalanan 20 candle, bermaksud ini adalah perjalanan sekurang-kurangnya berboy 3 hari. Sekurang-kurangnya. Jadi itu sebab tuan-tuan, apa yang sebab adalah sebelum muncul momentum sell di 4 jam, saya akan ada satu account yang saya dah entry awal-awal. Biasa kat sini saya entry. Jadi bila ada macam ni berboy, bila ada bacaan momentum sell di H4, dia akan ada re-entry sell kan? Okey. Ada momentum, ada re-entry. Maka akaun kedua saya akan jalan. Akaun pertama berboy, abang dah entry di sini, kan? Okey. Bila ada momentum, ada re-entry kan? Akaun pertama, entry dah ada kat sini, kemudian tambah lagi entry kat sini. So, akaun pertama dah ada 2 entry. Akaun kedua, baru ada 1 entry sebab berada kat sini. Jadi, itu yang saya maksudkan. Bila akaun pertama tu dah betul, kita layan, setiap re-entry yang ada, akaun kedua masuk juga re-entry. Untuk volume, tuan-tuan kena tentukan berdasarkan kepada modal masing-masing lah. Saya cuma beritahu bagaimana yang saya buat lah. Jadi, kalau kita rujuk balik kepada IUD Canada yang sekarang ni, boy. Okey. Okay, saya buka. Okay, sekarang ni, hingga sekarang, tidak ada sebarang bacaan momentum sell di 4 jam. Nampak low BB ni? Nampak you. Low BB ni lah yang akan beritahu sama ada momentum sell dah muncul ataupun belum. Jadi sekarang kalau kita buka H1, tuan-tuan, saya buka saya buka H1. Kalau kita tengok H1, even H1 sekalipun belum lagi ada garisan ataupun candle yang berjaya tutup di bawah garisan EMA 50. Ni. Tak ada lagi. Bermaksud market masih lagi dalam keadaan sideways ataupun dia nak naik, ada testing lagi. Jadi di sinilah saya hantar post 1 entry dan saya bertahan. Saya bertahan. Jadi sebelum munculnya momentum sell di 4 jam tuan-tuan, dia perlu ada momentum sell di H1. Jadi untuk minggu ni, mungkin besok, mungkin lusa, saya menunggu untuk munculnya momentum sell di H1. Momentum sell di H1. Jadi apabila itu tanda awal. Tapi H1 ni perjalanannya untuk harian, 1 hari saja atau 1 ke 2 hari, dia tak lama. Apabila muncul momentum sell di H1, entry yang saya masuk tu dah mula membiru. Jadi saya akan standby untuk akaun kedua, di mana saya menunggu 4 jam pula atau H4 membuat bacaan momentum sell. Bila H4 membuat momentum sell, maka akaun kedua saya jalan, sebab lepas momentum sell akan ada re-entry sell. Sebab itulah saya awal-awal dah masuk. Okey,
cerita dia panjang jugalah, saya cerita lebih kurang 20 minit Saya harap yang bertanya tadi Tuan Wan Rosli dan Wan Osman dapat sedikit kefahaman, dan juga tuan-tuan yang lain juga pun yang berada malam ni, ada 125 orang, masing-masing dapat sedikit ilmu lah pada pengusian ni. Alright. Sebab sekarang sebarang entry masih lagi dalam keadaan berisiko, tuan-tuan kena bertahan. Saya ambil contoh. Tuan-tuan ada contohnya $100 dengan 0.01 account standard 1 pip $1, ambil average, bermaksud tuan-tuan mampu bertahan sehingga 1000 pip. Jadi kalau tuan-tuan naikkan kepada 0.02 dengan $100, tuan-tuan boleh bertahan 500 pip. Naikkan kepada 0.03, tuan-tuan boleh bertahan dalam 330 pip. Naikkan kepada 0.04, tuan-tuan boleh bertahan sehingga 250 pip. Jadi kiraan tu setiap trader perlu faham, perlu tahu. Dia bukan main belasak aja. Dia tahu cikgu boleh entry, dia pun entry. Tapi volume tak ingat. Itu tuan-tuan. Bila kita masuk pick satu pair, fokus pair tu, entry sikit dulu. Bila dia dah nampak setup cantik, dah clear, baru kita tambah sedikit demi sedikit. Sebab ini perjalanan jauh. Kalau ada rezeki tuan-tuan, insya-Allah ini boleh jadi kita punya rezeki untuk duit hari raya. Sebab kita masih lagi dalam minggu pertama. Tapi syarat dia di H1 ni tuan-tuan perlu ada bacaan momentum sell dulu lah, ataupun candle tutup di bawah MA50. Mesti ada dulu. Bila dah ada, dan hati kita dah senang. Sebab next kita menunggu momentum sell di H4. Okey, saya rasa saya dapat menjawab soalan Wan Rosli, sebab jawapan saya biasanya memang detail. Saya nak pastikan tuan-tuan faham. Sebab peluang ni untuk saya bercerita ni tuan-tuan, saya jarang bercerita detail macam ni. Tapi bila di CTC memang saya akan cerita detail, sebab apa yang saya nak tuan-tuan, sebenarnya saya bukan nak tuan-tuan trade AUD Canada, tapi saya nak tuan-tuan faham bagaimana nak menggunakan BMUA untuk membuat bacaan, dan juga faham bagaimana untuk kita nak mempelbagaikan akaun dan mempelbagaikan risiko. Okey, kira apa yang cikgu ajarkan malam ni bukan saja applicable untuk pair AUD Canada, tapi kita boleh apply dekat pair-pair lain juga cikgu. Jadi sebenarnya apa yang saya buat tuan-tuan, bila berlakunya satu pair berbual, bila ada satu pair yang membuat bacaan re-entry di monthly berbual, sebenarnya akan ada pair yang lain yang juga membuat bacaan re-entry di monthly. Itulah base punya currency. Sebab akan ada. Jadi apa pair tu? Kenalah buat homework. Kenalah buka semua berpuluh, 20, 30 pair, cari di manakah pair manakah yang ada bacaan re-entry di monthly. Sebab tu kalau boleh tengok, saya ada banyak profil. Panjang kan? Saya punya profil. Ini saya punya homework. Kalau tuan-tuan nak faham, tuan-tuan pun kena rajin dah buat homework. Jadi kalau saya rajin, tuan-tuan tak rajin, sekadar mendengar apa saya cerita, saya yakin tuan-tuan takkan faham. Takkan faham. Tuan-tuan dengar apa saya cerita, tuan-tuan buat satu. Benda ni tuan-tuan bukan masa 1 hari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan sebulan. Saya buat bertahun-tahun. Jadi kalau tuan-tuan tak mulakan langkah pertama, sampai bila pun tuan-tuan takkan faham. Jadi penting. Penting untuk nak buat benda-benda macam ni. Ni saya punya, ni cara saya untuk nak memastikan bahawa entry saya tu adalah entry yang selamat. Okey. Itu soalan pertama dah lebih setengah jam. Tapi tak apa cikgu, penjelasan cikgu detail. Saya rasa ramai yang boleh dapat manfaat walaupun tak follow pair AUD CAD. Sebab detail ni biasanya saya cerita dalam kelas. Tapi saya bagi. Cuma sebenarnya itu tak detail berapa, ada lagi. Cuma saya je cerita je. Biasanya saya akan tanya, apa yang you faham? Apa you faham? Sebab saya nak tahu yang mendengar tu setakat mana dia faham. Sebab kebanyakan tuan-tuan, bila saya bercerita, dia orang tak faham apa cerita sebab level kefahaman tu tak mana asas tu tak ada. Tu yang masalah dia. Ada saya kata momentum sell. Dia tahu saya sebut momentum sell, tapi dia tak tahu apa itu momentum sell. Yang tu memang masalah lah. Jadi sebab saya kata tuan-tuan wajib tahu, wajib ada asas BBMA. Okey, saya scroll lagi soalan yang lain. Wow. Okey. Daripada Tuan Akram Abu Bakar, ni AU juga ni. Salam, boleh explain kenapa AU last week tak retrace
ke 5-10 low weekly. soalan ni dia macam kenapa tak ikut cakap saya? Tak ada tuan-tuan. Dalam trading kita ada banyak pilihan. Kita tahu akan macam-macam boleh berlaku. Kita kena sentiasa bersedia. What if? Bagaimana kalau yang kita jangkakan tu tidak berlaku? Sebenarnya tuan-tuan, apa yang berlaku adalah selalunya adalah apa yang kita tak jangkakan, itulah yang berlaku. Kalau tuan-tuan kita jangkakan itu berlaku, saya rasa ramai dah profit dah. Betul. Alright. Jadi itu sebab setiap kali kita ada buat satu plan, kita mesti tahu apakah bacaan yang akan membatalkan kita punya analisa tu. Kita mesti tahu. Bila ada benda bila ia berlaku, maka apa kita nak buat? Masalahnya boy, ramai trader bila dia dengar seseorang tu beri analisa, dia menganggap analisa itu adalah tepat betul. Sentiasa tepat dan betul. Dia tak ada macam tu. Dia bagi tahu apakah yang akan berlaku setakat ni. Dan dia kena bersedia. Jikalau tidak berlaku, apa yang akan membatalkan analisa tersebut? Tu kena clear. Macam saya katakan tadi sinilah. Okey. Kita sekarang ada orang kata, cikgu boleh tak saya dalam keadaan buy lagi? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak buy? Boleh. Tapi dia kena tahu, bila dia buy, katakanlah muncul candle momentum sell di H1, maka apabila muncul momentum sell di H1, dia kena terima yang buy itu dah silap. Bila dia dah tahu buy dia dah silap, apa dia kena buat? Dia kena cut loss lah. Masalahnya adalah, dia orang ni kadang-kadang sayang sangat. Bila dah ada buy kat sini, then all of a sudden ada candle sebatang turun membuat momentum sell. Dia tak sanggup untuk nak cut loss. Ditunggu sampai H4. Tuan-tuan, mula-mula berlaku kat sini. Allahu Akbar. Mula-mula muncul kat sini sebab di sini adalah bacaan momentum sell. Katakanlah muncul momentum sell. Dia masih hold. Dia katakan dia tengah floating sekitar katakan 50 pip. Dia hold. Kemudian hold keluar pula bacaan momentum sell di H4. Alamak. Daripada floating 50 pip, dia boleh floating 100 pip. Tu masalah dia. Dia kena tahu di mana bacaan dia silap. Jadi itu juga masa abang dulu tak tahu bila bacaan momentum sell muncul, contoh kat sini, sanggup kita bertahan. Waktu bila ada baca momentum sell di H4 muncul, baru kita terfikir, kalaulah aku cut loss awal-awal. Kalaulah tak ada jadi dah. Dia dah, kalau dah kata dah silap dah tu. Itu sebab kita kena tahu di mana entry kita tu masih valid ataupun belum. Itu sebab macam saya nampak tadi dekat monthly adalah bacaan re-entry sell. Jadi saya akan fokus mencari tanda-tanda jatuhan. Tanda-tanda jatuhan saya mulakan dengan H1. Saya menunggu H1 buat momentum sell. Dan saya tahu momentum sell di H1 kalau berlaku, dia hanya valid lebih kurang dalam masa 1 atau 2 hari lah. Tetapi jikalau momentum sell di H1 tidak diikuti dengan momentum sell di H4, maka jatuhan tak ada berbuat. Dia sambung naik. Tapi jikalau momentum sell di H1 disambung atau bersambung dengan momentum sell di H4, maka jatuhan akan berlaku insya-Allah dalam tempoh perjalanan seminggu. Dan jikalau itu bersambung dengan bacaan momentum di daily, maka dia akan berterusan untuk lebih jauh. Sebab tu, bila jatuhan tu betul, entry kita layer tu, kita takkan TP. Itu perjalanan trend. Macam sekarang ni, tidak ada lagi bacaan momentum sell. So, entry sell sekarang, memang jawapan dia merah lah. Jadi, kita kena bertahan. Okay. Alright. Tu sekurang-kurangnya dapat menjawab soalan Tuan Akram tadi. Jelas lah. Sikit sebanyak. Saya bagi intro sikit lah. Apa lagi? So, ala-ala kita go through komen ni, kita jawab lah salam-salam mereka. Abdul Aziz, Waalaikumsalam. Abdul Aziz dari Brunei katanya. Kita ada Freddy Adam, salam cikgu, master. Waalaikumsalam. Alil Triple Sixes, Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Muhammad Faizi, Waalaikumsalam. Keram kita dah jawab. Nur Atika, hai juga. Raja Amrin,
Assalamualaikum, Cikgu Azlan dari Jiboboy. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua yang menyertai kita pada malam ni. Jangan lupa untuk like page CTC, like segmen ni dan share untuk lebih ramai lagi mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu bersama Cikgu Azlan pada malam ni. Saya rasa kita boleh lompat terus lah ke pair yang seterusnya, Cikgu. Boleh. Okey, ada satu benda yang saya dari segi konsep daripada soalan Tuan Alil triple success XIXSS. Okey, dia bertanyakan, Assalamualaikum Cikgu dan Boboy. Saya nak minta Cikgu ajar sedikit scalping, boleh ke? Push. Tuan-tuan, dia bukan ajar. Kalau tuan-tuan tak ada, tuan-tuan kena tanya di kembali tadi. Ada tak asas BMA? Itu saya nak tanya. Kalau tuan-tuan tak ada asas, memang tak boleh scalping. Scalping pun tak boleh, swing pun tak boleh. Pasal apa? Dalam BMA dia bukan ajar scalping, dia bukan ajar swing. BMA dia ajar bagaimana kita nak membaca trend. Sorry. Dia beritahu bagaimana kita nak membaca trend. Dia beritahu bagaimana kita nak tahu trend yang sedia ada tu adakah masih valid ataupun tidak. Jadi kita yang pilih di time frame manakah yang kita nak. Okey. Tu saya katakan tadi. Apabila berlaku bacaan momentum sell di H1, kalau tuan-tuan nampak momentum sell di H1, tapi tuan-tuan tak tahu apa maksudnya, jadi tuan-tuan trade macam blur lah. Entry, lepas tu tutup mata, boy. Tak tahu apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan entry, macam contoh kat sini. Sebagai contoh. Ya, boy nampak bacaan candle momentum buy yang pertama ni. Okey. Saya tekan Ctrl Y. Okey. Momentum buy ni, garisan ni tuan-tuan, inilah garisan yang satu hari. Mana antara garisan putus-putus dengan ni satu hari. Apabila muncul bacaan momentum buy di H1, maka kita tahu validationnya adalah mengambil perjalanan harian. Okey, harian bermaksud 24 jam. Jadi maksudnya apabila berlaku pada hari ini, contohnya ini berlaku pada 24 bulan, right? 24 bulan ini hari Jumaat Jumaat. Ini Selasa ni Isnin kan. Ini berlaku pada Jumaat boy, maka kita tahu dia akan berterusan sampai hari Isnin. 24 jam. 24 jam bukan bermaksud pada jam yang pertama sampai jam terakhir untuk hari yang sama. Tidak. 24 jam adalah bermula daripada mana-mana candle pada hari yang ni kepada the next day. The next trading day. Jadi bila kita nampak ini bacaan momentum buy, maka kita tahu ini adalah momentum buy di time frame H1. Jadi validationnya adalah bias dalam jangkaan 24 jam. Jadi kita tahu dia akan berakhir dalam tempoh 24 jam. Jadi ini hari Jumaat dan dia berakhir pada hari Isnin. Jadi tuan-tuan bila masuk momentum di H1, tuan-tuan tahu dia boleh mampu bertahan dalam tempoh 24 jam. Jadi di situ kita boleh bertahan. Tapi kalau tuan-tuan tak tahu, okey cikgu ada momentum buy lah di H1 dan ini candle yang pertama. Agak-agak nak tipi kat mana? Masalah tuan-tuan. Masalah. Itu sebab bila orang PM saya, cikgu nak tipi kat mana? Tuan tegang boy. Dulu saya rajin beritahu tapi sekarang saya dah takkan respon dah. Sebab bila saya respon, saya akan terpaksa jawab soalan tu dengan penjelasan lah. Sebab saya bercerita nak orang faham, tapi orang yang follow dia tak nak faham. Dia tu nak profit aja. Percayalah tuan-tuan. Tuan-tuan tidak akan faham sampai bila-bila jika sekadar nak tahu buy kat mana, sell kat mana. Boleh tak scalp? Tuan-tuan tak memahami perjalanan trend, percayalah. Sampai bila-bila pun tuan-tuan entry walaupun profit, tapi tuan-tuan tak faham kenapa profit. Itu masalah. Itu masalah dia. Macam sekarang ni, tuan-tuan ada baca momentum buy. Kan? Okey, tempoh satu hari dah habis. Lepas tu tuan-tuan nampak satu lagi baca momentum buy kat sini. Momentum buy tapi BB flat. Tapi dia masih berada di atas garisan EMA 50. Bermaksud peluang buy tetap ada. Tetap ada. Jadi kalau tuan-tuan buy kat kawasan-kawasan sekitar sini, kena tahu apakah yang akan membatalkan bacaan buy. Yang membatalnya adalah bacaan momentum sell. Selagi tidak ada bacaan momentum sell di H1 tuan-tuan, bacaan buy tuan-tuan tidak akan terbatal. Itu dia punya formula ni boy. Jadi bila tahu benda tu, jadi kita boleh kira agak-agak berapa pip. Contoh kita entry kat sini lah. Kat sini. Bermaksud
kita kena tahu bahawa risiko kita lebih kurang 50 pip. Jadi setkan dalam kepala, kalau 50 pip, boleh tak aku bertahan? Kalau boleh bertahan dengan 50 pip, mana floating 50 pip. Kalau tuan-tuan ambil 0.01, bermaksud total floating $5. Modal $100, floating $5. Bermaksud tuan-tuan baru floating 5%. Kalau tuan-tuan kata tak ada masalah 5%, okey, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena faham, apabila berlaku momentum saya di H1, bermaksud kenaikan terbatal. Jadi saya, kalau berlaku momentum tuan-tuan, katakan saya ada buy kat sini berlaku pula bacaan momentum sell, automatic boy amalkan cut loss. Itu cara saya. Ada orang dia tak sanggup, dia tak sanggup lah untuk nak apa, untuk nak floating sampai 50 pip. So kecilkan time frame. So sebab kalau kita nak ajar scalping tapi dia tak ada asas untuk nak faham tentang ilmu tu, itulah masalah semua orang. Dan juga masalah saya dulu tuan-tuan, boy. Saya dulu trade, saya tak faham ni semua. Sampai masuk, main langgar saja. Sebab bila biru sikit 10, contohnya macam ada momentum buy kat sini kan. Ada momentum buy, biru sikit dah TP. Tapi kalau merah, sanggup bertahan lama. Sebab apa? Sebab kita tak faham apa sebenarnya tengah berlaku. Dan bukan senang nak faham tuan-tuan dengan mengambil masa. Tapi kalau kita tak mula langkah pertama, sampai bila pun kita takkan faham lah. Jadi again, asas kefahaman market tu nak kena ada lah. Sangat-sangat penting. Tuan-tuan kalau nak scalping, cara baca yang sama, TF kecil. Kalau contohnya saya ambil, contoh ini di H1. Kalau ambilkan M15, 20 candle, 20 candle H1 berapa 20 jam. Kalau 20 candle di M15, berapa? 5 jam. Nampak tak? M15 perjalanan lebih kurang dalam 5 jam. Tapi H1 perjalanan lebih kurang dalam 20 ke 24 jam. Itu dia punya perjalanan dia. Kalau kita faham benda tu, kita tahu kalau kita masuk di M15, perjalanan 5 jam. Tanya diri sendiri, boleh tak kita bertahan untuk tempoh 5 jam, kita monitor fokus? Kalau boleh, silakan. Saya dah tak mampu dah boy. Itu sebab saya lebih ke time frame besar. Saya bercari zon-zon terbaik time frame besar dan saya bertahan. Sebab time frame besar tuan-tuan, bila dia betul, dia akan betul lama. Tapi sebelum dia betul lama tu, dia akan merah, biru, merah dan baru biru. Jadi kenalah bersabar. Panjang pula begitu ya. Okey. Dah 11:23. Macam Tuan Ru Haifi Effect dia cakap kena banyak ulang gaji. Betul tuan. Kena banyak ulang gaji. Saya habiskan satu hari dulu kurang-kurangnya setengah hari, 12 jam. 10-12 jam untuk saya menatap. Saya tengok, saya tanda macam mana, saya tanda dan saya buat ulang gaji. Dia kena ulang gaji sangat kuat juga. Okey, saya setuju cikgu. Apa lagi soalan? Saya rasa kebanyakan especially trader baru lah, mindset nak profit cepat tu memang ada. Jadi mudah terjerumus untuk beli signal, follow signal tanpa memahami apa sebenarnya yang membuatkan signal tu menjadi atau tak. Jadi saya harap kepada tuan-tuan dan puan yang menonton ni yang masih lagi mempunyai mindset begitu, adalah lebih baik kalau kita ubah mindset kita supaya kita tahu di manakah profit trading kita tu, bagaimana ianya berlaku dan datang dari mana. Dulu boy, saya juga dulu ada grup. Kita orang baru belajar, sebab kita orang baru belajar dan nak faham makan masa tahun. Yalah, kita nak buat shortcut. Saya adalah dulu salah seorang yang suka beli signal. Tapi sampai satu peringkat saya fikir, sampai bila? Sebab saya tak faham market, saya beli. Bila beli, bukan bila semua profit, jadi bila rugi, tak tahu kenapa dia rugi. Jadi saya kata, apa aku buat? Dan saya duduk terfikir, sampai bila saya nak macam tu? Saya nak trade tanpa, tuan-tuan saya kata, bila saya trade tanpa faham pasal market, saya anggap saya dah berjudi dah. Sebab saya tak tahu apa-apa. Betul. Tak tahu apa. Saya ikut bulat-bulat dia je. Buy, sell. Dia kata TP. Kenapa TP tak tahu? TP di mana? Dia kata sekian tempat. Kenapa? Saya pun tak tahu. Tuan-tuan, bila kita masuk, disebabkan kita tak tahu apa kita buat, takkan itu ada unsur-unsur gamble. Nanti sebab saya macam mana pun, saya kena faham apa yang saya buat. Okey. Apa lagi soalan? Banyak ni. Okey, selamat datang kepada Tuan Faizi. Waalaikumsalam. Tuan Raja Amrin, Tuan Akram, Nur Atikah binti Musa,
Waalaikumsalam. Hakim Adnan is watching, thank you. Hashim Manaf, Tuan Hashim Manaf ni adalah kawan sekolah saya. Sekolah menengah lalu 1980. Lama betul itu. 1984 hingga 1987. Nama zaman-zaman Saya tak lahir lagi. sebab saya pun umur dah 50 tuan-tuan. Okey, Al-Hafiz. Assalamualaikum cikgu dan abang Bobo clear dari Kemaman Terengganu. Thank you. Welcome Tuan Al-Hafiz. Baik orang kena. Muhammad Faiz. Assalamualaikum semua. Salam. Tuan Jaafar bin Ahmad Dani, ni orang Johor. Thank you. Tuan Rizam, ini big boss kita. Big boss kita. Roslim Lim, ni pun kawan sekolah saya, Tuan Roslim. Sebaya umur dah 50 dah. Nate Ufis, Zidin is watching, thank you. Tuan Nis Ufias. Zulhilmi Makdia is watching, thank you. Tuan Ahmad Aifan. Ahmad Aifan ni juga grup saya, dia berada di Kuching. Dia ni pensyarah. Pensyarah. Freddy Adam, Momentum Cell, okey. Wan Rosli, Wan Osman, terima kasih. Sama-sama harap membantu untuk Tuan Wan Rosli dan juga yang semua penerangan tadi. Tuan Jeffrey Daniel Bleto, Abang Bleto gitu. Thank you. Cikgu, saya kita dah minit-minit yang terakhir ni, mungkin kita boleh bincangkan soalan kuis kita cikgu pada malam ni. Ya tak je. Jadi hari ni saya buka chat satu je di Canada. Tapi tak berharap semua yang menonton jelas dan boleh apply di pair-pair lain, bukan sahaja pair AUD-CAD seperti yang ditunjukkan cikgu. Betul. Okay. Betul. Mengenai soalan kuis kita, seperti yang tuan-tuan nampak lah yang pop up, soalan dia berbunyi, bacaan apakah yang akan memvalidkan setup re-entry di monthly, dan Alhamdulillah kita ada respon yang sangat hangat pada malam ni. Kita ada 62 respon daripada penonton semua. Jadi kalau tengok dekat skema macam-macam lah dia punya jawapan dia. Ada MHV lah, ada momentum di daily lah, MHV di weekly. Jadi cikgu, apakah jawapan kepada soalan kuis kita pada malam ini? Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan di luar sana selalu dengar dan dengar betul-betul apa perkataan yang selalu sebut adalah, saya suka menyebut perkataan momentum. Kenapa momentum tuan-tuan? Momentum adalah suatu signal. Apakah signal dia? Signal yang akan memvalidkan perjalanan. Tanpa ada momentum tuan-tuan, dia tak valid. Tanpa ada momentum sell, dia hanya jadi makin hilang volume. Tanpa ada momentum sell, perjalanan jatuh yang kita jangkakan tuan-tuan, dia tak jatuh. Kenapa? Sebab momentum adalah suatu kedudukan. Katakan momentum sell. Saya bagi contoh tuan-tuan. Contoh di sini, boleh nampak ni. Ni momentum sell, boleh. Momentum sell. Okay. Momentum ni tuan-tuan adalah candle yang berjaya tutup melepasi ke semua 8 garisan ni. Dia turun. Bermaksud dia kuat. Dia dah cross. Dia dah buat breakthrough. Dia dah buat breakout semua garisan. 8 garisan. Dia dah breakout. Dan tidak ada garisan lain lagi selepas tu kan, kan? Jadi dia dah beritahu, aku dah lepas. So, bila dah lepas, memang dia kuat. Memang dia beritahu, aku nak terkejut. Dan itu adalah signal. Signal dalam BBMA bukan tempat entry. Signal beritahu, selepas berlaku signal, akan ada entry. Itu BBMA. Itu istilah dia lah. Sebab kenapa? Biasanya yang kena digunakan, ini dia panggil garisan dia buat breakout. Lepas breakout dia panggil pull. Pullback. Ada istilah pullback. Dalam BBMA, bila ada momentum sell, akan muncul re-entry sell. Ni re-entry sell dia. Jadi yang akan memvalidkan re-entry adalah momentum. Momentum di daily cikgu. Yes. Kalau re-entry di monthly, momentumnya di daily. Kalau re-entry dia weekly, momentum dia 4 jam. Okey, momentum dia 4 jam. Saya tunjuk satu benda. Tak apa. Sikit saya teringat. Saya ada cerita pasal satu pair, pasal momentum BH4. Okey. Boleh tengok sini, saya besarkan tuan-tuan. Okey. Boleh nampak candle merah sebatang ni? Okay. Ini adalah momentum sell di 4 jam. Secara automatik tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak momentum sell di 4 jam, ini adalah kawasan-kawasan re-entry sell dia.
Siapa sell kat tuan, dia dah profit dah. Nampak? Ni momentum sell di 4 jam, ni sekali momentum sell kan? Sebenarnya ni momentum sell, ni re-entry. Ni momentum sell ni pun akan ada re-entry. Dan apabila muncul momentum sell di 4 jam, bermaksud ia telah memvalidkan perjalanan ataupun setup re-entry sell di weekly. Jadi kita buka daily, tuan-tuan, bila saya buka daily, tuan-tuan nampak macam bentuk arah kukuh buy. Arah kukuh buy di daily bukan untuk buy. Tuan-tuan buka ke weekly, ini adalah bacaan re-entry sell. Jadi re-entry sell tuan-tuan di weekly telah pun valid disebabkan ada bacaan momentum sell di 4 jam. Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan, kenapa ni saya nak cerita ni. Kenapa saya sibuk nak bercerita pasal AUD Canada ni? ACAT. Sebab UCAT. Okey, boleh nampak tak? AUD Canada, ACAT. USD Canada, UCAT. Ada persamaan? Ada je. XXXAD. Canada. Jadi bila UCAT tuan-tuan dah ada bacaan momentum sell, re-entry dan momentum, dia bagi tahu bahawa Canada kuat. Bila Canada kuat, maka pair Canada yang lain juga dijangka akan membuat bacaan yang sama. Itu sebab saya mencari, saya nampak ACAT. Jadi tanda awal Canada kuat dah ada. Tapi tuan-tuan, pair ni dia bukan berjalan serentak. Ada yang pergi dulu, ada yang pergi kemudian. Situasi macam ni, UCAT pada saya adalah leading pair. Dia dah bagi tahu, Canada kuat lah. Jadi AUD Canada belum lagi ada. Jadi dia sebagai following pair. Itu sebab bila saya guna banyak pair, saya akan nampak manakah pair yang akan bergerak dulu. Yang bergerak dulu tuan-tuan mengatakan bahawa confirm Canada kuat. Saya akan cari pair Canada yang lain untuk nak follow. Kan senang. Betul cikgu. Jelas sekali. Jelas jadi itu sebabnya lah. Dia ada banyak sebab, tapi ni antara sebab yang saya gunakan lah sebenarnya. Okay. So saya rasa dah 11:33 tuan-tuan. Jadi untuk soalan quiz tadi, saya ucap tahniah lah kepada saudara Dima, DYMA yang menjadi responden pertama yang mendapatkan jawapan yang betul. Dima menjawab momentum di daily. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua juga yang telah memberi respon untuk quiz kita. InsyaAllah di masa akan datang kita akan sediakan hadiah lah. Dalam tempoh PKP ni kita kekurangan resources. Jadi InsyaAllah lah di segmen-segmen yang akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi menyertai kita dalam perkongsian ilmu bersama Cikgu Azlan Hashim pada malam ni. Jadi Cikgu, ada apa-apa kata-kata terakhir sebelum kita berpisah? Stay safe, rajin buat homework, bersabar. Waktu PKP ni tuan-tuan, fokus untuk masa yang lebih buat homework dan tuan-tuan akan dapat memang dikatakan full time tu nak menghadap memang bosan. Tapi jadikan dia sebagai peluang untuk kita nak tambahkan ilmu, banyakkan bersabar, gula. Saya doakan tuan-tuan berjaya dalam keadaan konsisten untuk mendapatkan profit tak banyak pun tak apa, walaupun sedikit, tapi again konsisten. Okey, itu saja daripada saya. Setiap anda bersama kami teguh. Baiklah, terima kasih Cikgu Azlan Hashim. Jadi kita bertemu lagi untuk segmen bicara teknikal pada masa yang sama minggu hadapan setiap hari Selasa jam 10.30 malam. Jadi kepada mereka yang kita tidak dapat sempat bacakan komen ataupun persoalan anda, jadi minggu depan boleh lagi kita bersua kembali, tanyalah soalan, insyaAllah ada masa kita akan layan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, esok kita ada segmen bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun. Kalau hari ni kita sembang pasal teknikal, esok kita akan sembang pasal fundamental pula bersama Cikgu Yun jam 10.30 malam. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan tune in untuk sama-sama kita kongsi ilmu mengenai dagangan forex. Jadi akhir kata, stay safe, stay home, stay healthy bersama kita mampu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan bye-bye.